Assalamualaikum, selamat pagi rakyat Malaysia. Anda kini bersama kami di live FB Kementerian Kesihatan Malaysia khas untuk kenali COVID-19. Saya berharap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan duduk di rumah seperti mana arahan kerajaan sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Anda bersama saya Dr. Nur Izran Hanim, pakar perubatan keluarga, dan rakan saya. Saya Dr. Izzuan Effendi, pakar perubatan keluarga daripada Klinik Kesihatan Puchong. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan cuba membicarakan tentang beberapa fakta dan mitos berkenaan COVID-19 di samping menjawab soalan-soalan yang tertera di FB Live ya. Okey, mungkin Dr. Izzuan nak mulakan dulu apa antaranya yang kita boleh kongsi daripada WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, di antara fakta-fakta dan mitos berkenaan coronavirus COVID-19 ini. Boleh Dr. Hanim. Sementara soalan belum dibanjiri lagi, saya ambil petikan daripada WHO. Antara yang ditanya dekat sini ialah adakah vaksin influenza Dr. Hanim boleh menghalang daripada penyakit COVID ni. Jadi ini satu mitos lah sebab ia adalah dua virus yang berbeza dan buat masa ni untuk coronavirus COVID-19 ni masih belum ada lagi vaksin yang kita dapat produce lah. Dari segi influenza, teruskan masih kita kena ambil Dr. Hanim, penting kita especially yang umur 65 tahun ke atas yang ada penyakit kronik, penyakit paru-paru, kita masih galakkan untuk mengelakkan daripada influenza. Dan influenza ni vaksin dia setiap tahun adalah batch yang berbeza-beza pasal strain dia berbeza-beza, jadi setiap tahun kita kena terus ambil dengan vaksin influenza. Ya, mungkin untuk terutamanya golongan yang seperti Ketua Pengarah Kesihatan kita dah ada sebut yang lebih berisiko kalau terkena jangkitan COVID-19 ni, itu golongan yang mempunyai penyakit-penyakit kronik lah, seperti kencing manis, darah tinggi, ada masalah asma, masalah paru-paru Dr. Izzuan. Ya. Okey, seterusnya ada juga di sini dinyatakan COVID-19 virus ini tidak boleh menjangkiti kawasan yang cuaca yang sangat panas dan lembap, iaitu negara kita Malaysia lah, sebab kita di garis khatulistiwa memang cuaca panas dan lembap. Walau bagaimanapun ini adalah tidak benar sama sekali. Seperti yang kita semua tahu, COVID-19 ini sekarang ialah pandemik, jadi ia boleh menjangkiti kepada sesiapa sahaja di mana-mana negara sahaja tanpa mengira cuaca, tanpa mengira lokasi seseorang Jadi sebab itulah kita di sini tekankan langkah-langkah pencegahan yang mungkin kita sudah banyak kali sebut sebelum ni Dr. Izzuan, tapi mungkin kita remind lah kepada penonton yang memang terbukti berkesan untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 ni, termasuklah basuh tangan cara yang betul dengan kerap, menggunakan air dan sabun ataupun hand sanitizer, dan juga social distancing. Macam mana social distancing tu Dr. Izzuan, mungkin boleh ulas sikit? Okey, kita kena tahu macam mana kuman ni merebak melalui titisan air daripada hidung, daripada mulut. Dan titisan air ni selalunya dia tak akan lebih daripada 1-2 meter. Bila kita bersin, kita batuk, selalunya tak akan lebih daripada 1-2 meter. Jadi kalau kita dapat mengelakkan jarak sejauh 1 meter tu, insya-Allah kita dapat mengelakkan lah. Jadi macam kat klinik saya pun, saya tengok dia orang sekarang ni beratur bagus dekat klinik menunggu pun dia dah distancing. Kan dekat pasar raya pun saya tengok sekarang dia orang dah ada penanda-penanda di atas lantai. Jadi syabaslah rakyat Malaysia, saya rasa. Teruskanlah amalan yang sepatutnya seperti yang disarankan oleh kerajaan. Sama-sama kita kena cuba untuk mencegah jangkitan COVID ni lebih merebak. Okey, mari kita tengok kalau dah ada soalan. Mungkin ada yang bertanya pagi ni. Okey, saya nampak ada soalan dah banyak masuk. Ada juga Encik Muhammad Arif ni, dia bertanya berapa angka kematian setakat ni. Saya rasa yang ni kalau rakyat Malaysia menonton Kementerian Kesihatan Malaysia punya Facebook akan dapat update, memang ada di situ. Sekarang jumlah kematian kita dah 23 setakat ni, dan kita akan tunggulah update terbaru setiap hari daripada Ketua Pengarah Kesihatan.
Jadi yang mana yang dah terlepas untuk bersama menonton FB Live ataupun menonton press conference daripada Ketua Pengarah Kesihatan, boleh semak di Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Semuanya ada di situ dan boleh tengok satu persatu lah untuk update. Okay. Selain daripada itu, saya juga ingin memetik kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan kita semalam, ya. Dia ada menyatakan hampir 80 orang petugas rakyat kesihatan, ya, yang telah terlibat, tapi buat masa ni semuanya bukan adalah akibat pengendalian pesakit, ya. Jadi kenapa data ni penting? Yang tiada akibat pengendalian pesakit ialah kita kena protect doctors kita. Cara nak protect doctors kita ni mestilah kita bila ada simptom, kita kena jujur, ya, dengan doktor tu. Kalau doktor tu tidak bersedia dengan risiko-risiko COVID, jadi mungkin akan terdedah kepada satu klinik, kepada satu ward. Itu antaranya kenyataan semalam lah daripada Abah, ya, Dr. Hanim. Okey, mungkin kita tengok soalan seterusnya. Encik Syahya ada bertanya, berapa lama coronavirus bertahan atas pakaian atau kain? Sebenarnya memang banyak kajian yang dijalankan. Coronavirus ni dia untuk dia survive, untuk dia hidup dan merebak, dia memang memerlukan host, iaitu kita sebagai manusia lah. Tetapi ada permukaan tertentu yang mana dia boleh bertahan di situ untuk tempoh masa yang berbeza-beza. Sebab itulah kita tekankan apabila kita ke mana-mana memegang, contohnya bila kita ke pasar raya, pegang tangga, pegang pintu. Sebab itulah kepentingan basuh tangan tu sangat kita tekankan, ya, untuk penonton. Jadi kita sebenarnya kita tak perlu fikir virus tu ada di pintu tu dah berapa jam, virus tu ada di meja berapa jam. Yang penting apabila kita menyentuh mana-mana permukaan, kita basuh tangan, jangan pegang muka, jangan sentuh-sentuh bahagian muka. Jadi balik dari mana-mana, mandi, bersihkan badan, jaga kebersihan diri lah. Betul. Ya, saya nak tambah sikit, Dr. Hanim. Sila, Dr. Macam saya kita cakap tadi tu, satu caranya bila titisan, ya, doktor tu kan. Yang kedua tu ialah melalui tangan kita, ya. Tangan kita apa yang kita sentuh pada muka, itu cara kedua, tangan kita sendiri, ya. Jadi betul, macam Dr. Hanim kata, tak kira ada pasal kita kena tahu ini virus yang baru, ya, betul. Jadi kajian masih dijalankan. Memang ada certain surfaces beberapa jam saja, ada certain surfaces lagi sampai beberapa hari, ya. Tapi yang paling penting kita basuh tangan. So basuh tangan sama ada melalui hand and soap. Kalau tak ada, melalui hand sanitizer. Ya, cara yang betul sekurang-kurangnya 20 saat. Yes. Ada soalan daripada Arif Zinedin. Dia bertanya di sini, KKM tak ada lakukan disinfeksi secara besar-besaran ke? Saya rasa kalau ada penonton yang menonton press conference menteri kita, Menteri Pertahanan kita ada menyebutkan Majlis Keselamatan Negara memang tengah cuba mengambil langkah-langkah untuk disinfeksi tempat-tempat awam. Ada dia nyatakan, tapi benda ni akan berlaku secara ansur-ansuran. Mungkin akan ditargetkan kepada tempat-tempat hotspot dahululah. Tempat-tempat awam macam ada sebutlah masjid, pasar dan sebagainya. Jadi mungkin kita kena bersabar dan tunggulah, sebab kerajaan sedang cuba untuk cuba membasmi kuman di tempat-tempat awam juga, ya. Ya, betul. Ya, itu adalah saya rasa langkah tambahan, ya, yang boleh kita ambil, terutamanya di tempat-tempat awam, handrail, ya, di public transport. Tetapi balik saya nak pesan balik kepada semua, yang utamanya cuci tangan. You pegang handrail ke, you pegang apa ke, lepas tu you cuci tangan, takkan virus tu akan masuk melalui mata, hidung, mulut. Melalui situ saja. Melalui sentuhan. Okey. Sini ada soalan Nur Adilah bertanya, adakah perokok juga berisiko terkena jangkitan? Seperti yang saya nyatakan tadi, COVID-19 ni ialah sekarang wabak pandemik seluruh dunia. Dia tidak kira tidak mengambil faktor umur, faktor jantina, faktor bangsa, kaum, tempat tinggal. Dia boleh terkena kepada sesiapa sokok yang memang ada masalah paru-paru. Kita bukan kata dia lebih senang terkena jangkitan, tapi kalau dia terkena jangkitan, risiko dia untuk mendapat keadaan penyakit itu yang lebih serius adalah lebih tinggi. Macam orang yang ada asma, ada kencing manis dan sebagainya lah. Ya, betul. Okey, Dr. Izwan ada soalan di sini. Aida Juznita bertanya, apa langkah jika kita baru balik dari pasar raya? Mungkin kita boleh ulang dan tekankan lagi sekali. Okey. Ya, kalau
Saya suka cerita daripada ke pasaraya dululah. Ke pasaraya tu kalau boleh social distancing ya, bila beratur tu jarakkan ya 1 meter 1 meter, dan bila balik tu saya sarankan untuk pastikan sebelum jumpa dengan ahli keluarga, basuh tangan dululah. Kalau dekat rumah saya rasa basuh dengan sabun. Ya, air dan sabun mencukupi. Ya, ada kadang-kadang saya nampak ada di pasaraya juga dia ada disediakan hand sanitizer di pintu keluar. Jadi mungkin boleh gunakan juga sebelum kita masuk ke dalam kereta lah, sebelum kita berjumpa dengan ahli keluarga lah, kalau ada yang menunggu dalam kereta. Itu antara langkah-langkahnya lah. Ya, ada yang nak kena kata mandi dulu, disinfect semua grocery dulu. Bila Dr. Izwan sebut pasal mandi dan disinfect diri sendiri ni, ada saya terbaca dari WHO juga, dia ada salah satu pernyataan atau pertanyaan yang dia kata, adakah kalau kita spray alkohol atau klorin di seluruh badan dan baju kita boleh membunuh coronavirus? Okey, sebenarnya memang kita kata hand sanitizer tu dia ada alkohol, tapi itu ialah untuk cucian tangan dan campuran dia ialah campuran yang selamat untuk kulit. Tapi kalau kita spray di seluruh badan tanpa mengambil kira dia punya kepekatan dan campuran dia, benda ni sebenarnya boleh lebih membawa bahaya, sebab kita tak tahu apa dia punya kesan kepada kulit kita. Contohnya orang yang mungkin sensitif mungkin boleh mendapat kesan alergik yang teruk. Jadi lebih baik jangan gunakan benda yang tidak disarankan lah. Ya, setakat ni dari mulai WHO pun tak adalah nak menyarankan sampai ke arah disinfeksi segala bahan-bahan makanan semua. Ya, betul. Tak adalah ya. Okey. Ada soalan dari Aisyah, dia tanya kalau PUI menunggu saringan dan keputusan adalah negatif, kontak rapat yang kuarantin perlu lagi ke dengan orang di dalam rumah? Maksudnya masih perlu lagi kuarantin dengan orang di dalam rumah. Okey, macam mana Dr. Izwan nak nasihatkan kalau yang macam ni? Okey, kalau PUI ni dia ada dua. Satu yang serius akan masuk ke ward. Jadi kemungkinan yang Puan Aida tanya Aisyah yang Puan Aisyah tanya ni PUI yang duduk di rumah lah ya. Bila duduk di rumah, keputusan yang pertama negatif, kita masih memerlukan individu tersebut untuk completekan 14 hari kuarantin daripada hari dia terdedah tu. Sebab kadang-kadang ujian PCR kita ni pun bukan kita nak cakap 100% lah ya. Mungkin ada juga jadi false negative. Jadi apa-apa pun penting kita habiskan 14 hari itu. Kenapa 14 hari ni sebenarnya? Sebab mungkin saya rasa Ketua Pengarah Kesihatan pun dah banyak ulang, memang tempoh inkubasi yang kita ambil ni atas saranan CDC WHO memang 14 hari. Jadi oleh sebab itu kalau kita dah jarakkan diri kita dalam tempoh 14 hari dan kita sihat, alhamdulillah tidak ada gejala selepas itu, bermakna kita boleh dikatakan bebas lah dari risiko jangkitan COVID dan selamat untuk bergaul dengan ahli keluarga dalam rumah tersebut. Ya, betul. Okey, Dr. Izwan, ada soalan lagi yang bertanya. Okey. Yang mungkin soalan berulang jugalah, yang bertanya pasal topeng muka. Dia bertanya kalau sihat perlu ke pakai topeng muka ni? Okey, kita balik kepada prinsip macam mana virus ni merebak ya, melalui titisan hidung, titisan mulut. Jadi kita sarankan pemakaian topeng mask kepada individu yang bersimptom bergejala sebab itu adalah cara titisan tu tidak sampai kepada orang lain. Betul. Sekiranya anda tidak mempunyai simptom, you memandai dengan you distance jarak yourself for 1 meter. You tak pakai mask pun, kalau orang tu lebih 1 meter takkan sampai ke kita. Betul. Ya, yang lebih penting orang yang tak ada simptom ni ialah cucian tangan dia. Sebab kita tak tahu apa yang kita pegang. Virus tu can be anywhere, any surfaces. Betul. Tak kisah. Asalkan bila kita nak sentuh muka, hidung kita pakai mask. Dan mask kita nak utamakan kepada anggota-anggota kesihatan kita lah ya. Mereka berbeza daripada individu yang biasa, walaupun mereka tak mempunyai simptom, tetapi mereka berjumpa dengan pesakit dengan keadaan yang banyak ya dalam satu hari. Jadi dan mereka
kontak adalah rapat dengan pesakit bila nak mendengar, bila nak mengambil history. Jadi pesakit-pesakit ni mungkin ada yang berisiko kan, jadi itu cara doktor lah dan nurses dan anggota kesihatan semualah untuk protect diri mereka. Ada soalan dari Muna Abdullah, dia bertanya, peluh termasuk dalam kategori droplets tak? Peluh tidak. Dia mestilah melalui kita panggil permukaan mukosa, iaitu hidung, mulut, yang itu sajalah. Virus tu di situlah tempatnya, dan daripada situ dia akan ke paru-paru kita. Jadi dia tak keluar melalui peluh kita. Okey. Ada lagi soalan yang bertanya pasal basuh tangan. Nur Wardah bertanya, lepas pakai sanitizer perlu basuh tangan lagi ke? Dia salah satu lah kalau the best sebenarnya ialah basuh tangan dengan sabun selama 20 saat apa-apa jenis sabun, tak perlu yang antibakteria ke, sabun biasa sudah memadai. Tetapi kita itu kalau ideally kalau kat rumah lah kan Dr. Hanim, tapi kalau kita dekat subway ke, kita dekat office, dan itu hand sanitizer adalah kita panggil substitute lah. Itu ialah sebagai alternatif lah. Jadi tak perlu buat kedua-duanya, sebab bila kita dah guna hand sanitizer cara yang betul, insya-Allah kuman-kuman tu dah banyaklah kuman yang kita dah singkirkan dari tangan kita lah. Okey. Soalan seterusnya mungkin ada yang bertanya pasal rapid test kit. Macam ni rapid test kit ni pun Ketua Pengarah Kesihatan kita ada dah sebutkan, dia bukanlah alatan yang terbaik yang patut digunakan untuk ujian orang yang dalam acute stage, maknanya jangkitan peringkat awal. Sebab seperti yang pernah disebutkan, rapid test kit ni dia ialah menguji antibody seseorang, test titisan darah mungkin. Antibody ni kita akan hasilkan selepas kita kena jangkitan tu dalam tempoh 5 ke 8 hari. Jadi kadang-kadang kita dah ada virus tu dalam badan, tapi kita belum ada simptom, badan kita belum keluarkan antibody. Jadi bila kita buat test ni, ada kemungkinan boleh dapat negatif dan memberi gambaran palsu. Jadi sebab itu kita tak boleh gunakan rapid test ni. Okey, apa test yang kita buat Dr. Izwan di hospital dan makmal kesihatan kita? Yang kita buat ialah menggunakan test yang dinamakan reverse RT-PCR lah, iaitu reverse transcriptase polymerase chain reaction. Panjang tapi basically ujian ni ialah kita akan menggunakan swab Q-tip. Kita akan swab bahagian belakang hidung dengan bahagian belakang tekak. Kita nak detect virus itu sendiri. Betul. Dan PCR ni lebih kurang macam dia fotokopi mesin lah. Bila kita di makmal tu, kalau virus tu yang ada sikit, kita melalui tindak balas kimia, dia akan kopi virus tu, dan daripada situ kita boleh detect. Jadi itu adalah kita panggil gold standard lah untuk mengesani penyakit COVID-19 ni. Okey, ada soalan dari Jebong Muhammad Rahimi, dia tanya dah masuk hari ke-10 self isolation tapi masih belum dapat result swab. Macam mana ya Dr. Izwan? Okey, yang paling penting ialah completekan 14 hari itulah kemungkinan besar memang kita akan cuba nak swab seramai yang mungkin itu antara adalah strategi WHO. Dia kata swab seberapa banyak yang mungkin. Buat masa ni kita utamakan yang simptomatik, yang ada risiko. Jadi bila makin banyak kita swab, makmal pun mulalah backlog bila backlog tu mungkin keutamaan dia akan kejar yang positif dulu. Positif dulu, bila positif banyak kita nak buat ni, kita nak kena bawa dia ke hospital, kita kena buat contact tracing. Jadi mungkin kita mungkin pemberitahuan untuk yang negatif tu sedikit terlambat lah. Jadi walaupun bagaimanapun teruskan precaution yang sepatutnya, habiskan tempoh kuarantin tu, insya-Allah pihak kesihatan akan terus menghubungi lah untuk memberitahu keputusan. Okey, ada pertanyaan,
kalau sudah recover, pesakit yang ini Encik Awang Saimi ditanya, kalau pesakit dah recover, adakah kebarangkalian pesakit itu kena balik? Ini pun saya soalan berulang jugalah kalau ada yang dah pernah tengok sesi FB Live sebelum ni. Sebab buat masa sekarang, disebabkan virus ni adalah virus yang baru. Jadi setakat ni di Malaysia belum ada lagi jangkitan kedua atau jangkitan berulang lah. Semua pesakit yang dah discharge, yang dah swab negatif, betul-betul memang selamat untuk pulang ke rumah, pulang ke masyarakat untuk teruskan aktiviti harian, dan belum lagi ada kes yang berulang. Walau bagaimanapun masa akan datang kita tak tahu sebab dia masih virus yang baru. Jadi kalau dia ada jenis-jenis lain, strain lain atau mutation yang dia boleh menyebabkan badan kita ni sudah tidak dapat respon kepada virus tersebut, adalah kemungkinan. Cuma alhamdulillah buat masa sekarang di Malaysia belum ada data lagi lah jangkitan kedua. Sebab yang penting apabila kita mendapat satu jangkitan tu, kita dah bina antibody badan kita untuk melawan virus tersebut. Okey. Soalan Eddie Hashim, ini pun soalan berulang. Soalan berulang tak apa, ulangan tu adalah satu repetition is very good for untuk masyarakat Malaysia kita. Okey. Muhammad Izhar ada bertanya, apa beza simptom batuk sesama biasa dengan batuk sesama COVID-19? Dr. Izwan ada pengalaman ataupun sebarang perkongsian dengan kita? Susah kita nak differentiate sebab dia boleh macam penyakit demam batuk sesama yang biasa. Kalau kita tengok gejala COVID ni, demam, batuk yang mula-mula start dengan sakit-sakit tekak, lepas tu ada batuk yang kering, dan kemudiannya boleh berlarutan ke susah nafas bila dia jangkitan ke bawah. Jadi ini semua adalah lebih kurang dengan semua penyakit-penyakit virus lain yang menjangkiti saluran pernafasan pun akan mempunyai gejala yang sama. Jadi dari segi gejala tu memang susahlah untuk kita bezakan. Sebab tu kita perlu kenal pasti golongan-golongan yang berisiko lah. Mungkin kita boleh ulang sedikit lah. Yang golongan berisiko tu golongan yang pernah travel ke luar negara kalau dalam tempoh 14 hari, ataupun yang ada kontak dengan pesakit yang dah disahkan positif, sama ada yang serumah atau rakan sekerja yang satu pejabat mungkin, atau pernah menghadiri mesyuarat bersama selama 3 jam, 4 jam sekali. Itu semua ialah kontak-kontak rapat lah. Ataupun ada yang terlibat dengan perhimpunan yang kita tahu yang berlaku di Malaysia sekarang ni, di mana majoriti pesakit positif ni ialah dari kluster yang perhimpunan tablik itulah. Okey, jadi kalau sesiapa yang ada gejala dan ada mana-mana ciri antara 3 yang saya sebutkan tadi tu, boleh ke klinik kesihatan untuk buat saringan dan akan dibuat penilaian lah untuk ujian yang seterusnya. Jadi kena beritahu doktor, kena beritahu petugas di kaunter saringan, jangan masuk ke dalam klinik, pakai mask kiranya anda bergejala, dan kalau boleh pergi seorang, jangan share lah naik kereta dengan orang lain, dan dapatkan pemeriksaan dan ujian yang sepatutnya. Ya, saya pun nak tambah sikit kat sini Dr. Hanim. Dr. Hanim cakap pasal kemah tadi, memang sangat penting lah bila you ada gejala-gejala COVID dan risiko tu. Jadi maka you adalah seorang PUI untuk individu-individu ni tampil ke fasiliti kesihatan di luar bangunan di semua fasiliti kesihatan ada menyediakan kemah supaya kita boleh elakkan daripada masyarakat lain lah terkena seperti ibu mengandung, kanak-kanak, dan juga kita KKM ada menyediakan banyak talian untuk mereka confirm dulu gejala buat mereka ni melalui talian jadi tak semua berpusu-pusu ke klinik, ke hospital so confirm dulu. Kita ada talian-talian yang tertentu, kita boleh call, kita confirm, dan kalau atas nasihat doktor ia perlu jalankan saringan, dan baru kita ke kemah-kemah yang disediakan ni. Saya rasa mungkin kalau yang tengok FB Kementerian Kesihatan Malaysia atau CPRC boleh dapat data bagaimana nak kontak CPRC, Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing, atau Pejabat Kesihatan Daerah masing-masing dalam mengikut kawasan tempat tinggal kita. Ataupun kalau yang online boleh pergi ke moh.gov.my and then klik pada coronavirus dan tanya doktor di situ, di mana anda boleh bertanya dengan doktor secara one to one, mungkin melalui video call atau phone call ataupun secara chat lah dengan menaip teks.
Jadi mungkin penonton di sana kalau yang belum mengetahui pasal yang kita sediakan boleh mencubalah. Okey. Ada yang tanya, Rashidi Zain ni tanya, berapa kerap kita perlu basuh tangan? Selama beberapa jam ke? Selama beberapa minit ke? Macam mana Dr. Izwan? Sebab kita kata basuh tangan. Jadi dia tanya berapa kerap tu? Tak ada exact number lah. Saya rasa bila you saya rasa just a basic rule of thumb, kalau you selepas you pegang permukaan yang common area common areas macam lift, macam handrail, then saya rasa you should disinfect ataupun basuh tangan menggunakan sabun. Ada Zarina ada bertanya, Dr. Izwan, bagaimana dengan penggunaan sarung tangan ketika membeli di pasar raya? Adakah digalakkan? Sebab dia nampak ada ramai juga yang menggunakan sarung tangan di tempat awam lah sekarang ni. Apa saranan Dr. Izwan? Sarung tangan buat masa ni kalau ikut WHO dia masih mengutamakan membersihkan tangan lah. Betul. Sarung tangan mungkin pun stok sama macam mask kot mungkin kritikal ke, lebih kita reserve lah kepada anggota-anggota kesihatan. Memang saya rasa balik kepada basuh tangan. Kalau apa you pegang apa-apa, in the end you basuh tangan. Betul. Sebab penggunaan sarung tangan ni boleh menimbulkan sedikit bahaya juga, sebab bila kita pakai sarung tangan, kita hilang deria rasa tangan kita menyentuh permukaan. Jadi macam contohnya kalau kita pegang tempat yang berdebu atau berminyak, kita boleh rasa. Jadi insya-Allah kita memang okey, kita akan pergi basuh tangan lah sebab nak kita dapat rasa kekotoran. Tapi bila kita pakai sarung tangan, kita tak dapat rasa semua tu. Jadi dia memberi satu gambaran palsu yang kita rasa kita selamat. Tapi bila kita dah sentuh tempat yang kotor, kita mungkin akan secara tak sengaja transfer kekotoran atau kuman tu ke tempat yang lain pula. Contohnya baju kita ataupun kulit kita tanpa kita sedari. Jadi sebab itu tidak begitu digalakkanlah penggunaan sarung tangan ni di tempat awam. Dan memang dihadkan untuk kegunaan yang betul-betul memerlukanlah, contohnya anggota kesihatan. Okey. Okey, apa pertanyaan lagi? Ini dari Arzial ni, kita mungkin soalan last lah. Dia tanya kalau sakit tekak Dr. Izwan boleh ambil antibiotik tak? Sakit tekak, majority saya boleh cakap almost 95% adalah diakibatkan oleh virus lah ya. Jadi virus ni dia kita dalam bahasa perubatan kita panggil self limiting lah maksudnya you punya antibody akan lawan sendiri. Jadi antibiotik kebanyakan masanya memang tak diperlukan. You boleh ambil macam simple remedy macam throat lozenges hanya untuk melegakan lah you punya symptoms. Dan saya rasa masyarakat kena faham lah, antibiotik ni memang untuk melawan bakteria, dan kita sekarang wabak virus bukan bakteria. Jadi antibiotik bukan rawatan utama lah untuk COVID-19 ni. Okey, mungkin Dr. Izwan ada nak membuat peringatan lagi kepada rakyat Malaysia sekarang ni, sebab memandangkan kita dah meneruskan Perintah Kawalan Pergerakan ni sehingga 14 hari bulan April ya. Okey, jadi pesanan saya lah harapan KKM lah ialah untuk kita duduk di rumah. Cara virus ini menular ialah melalui pergerakan yang dekat lah antara satu sama lain ya. Jadi kalau kita patuhi dengan perintah kawalan pergerakan ni, kita dapat stop the transmission. Jadi saya rasa ialah tanggungjawab kita bersama. We can do it Malaysia ya. Betul. Sebab konsep dia virus ni macam yang saya sebut tadi, dia memerlukan host. Jadi kita manusia sebagai host. Jadi kalau kita tak bergerak, kuman tu pada kita pun dia tidaklah dapat bergerak dengan sendiri dia, sebab dia bukan melayang-layang di udara dan menjangkiti orang lain ya. Jadi teruskan amalan penjagaan kesihatan yang baik, teruskan amalkan kebersihan diri yang baik, basuh tangan dengan sempurna, jaga social distancing, jarak yang selamat, ikuti arahan kerajaan,
jangan kena bantu bagi kerjasama kepada petugas kesihatan, petugas-petugas lain yang seperti polis, tentera dan sebagainya. Sama-sama kita cuba banteras wabak COVID-19 ini. Stay at home, stay safe, let's break the chain. Terima kasih bersama kami. Semoga berjumpa lagi di lain kali. Kalau ada yang terlepas mungkin boleh tengok semulalah di FB Live. Video-video semua ada di situ dan boleh update dengan press conference Ketua Pengarah Kesihatan juga. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.